Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya Anisia Daulas dalam Berita Pagi Sabah edisi Rabu 15 Januari 2020. Presiden Parti Warisan Sabah Warisan Datuk Seri Muhammad Shafiee Apdal percaya ahli UMNO yang keluar parti dan menyertai warisan kerana keyakinan mereka dengan prestasi pentadbiran kerajaan warisan setelah mentadbir kerajaan negeri dengan telus dan integriti. Bagaimanapun, jentera Parti Warisan diingatkan tidak hanya berpuas hati tetapi harus meningkatkan usaha menjelang hari pengundian 4 hari lagi. Saya harap semua jentera parti kerja keras, siang dan malam, reach them out, sampai dampingi mereka, ketahui mereka apa sebenarnya yang mereka rasa, apa yang mereka masalah yang mereka hadapi, dan ini akan dapat kita mengatasi besok nanti selepas pilihan raya kita akan lihat. Beliau menjelaskannya kepada media sempena majlis santai bersama Presiden Warisan Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Shafiee Apdal di Kampung Bin Suluk, Membakut. Datuk Muhammad Shafiee menerima kemasukan seramai 570 ahli baharu termasuk daripada 5 cawangan UMNO yang dibubarkan, antaranya cawangan UMNO Bin Suluk, Cahaya Bintang dan cawangan UMNO Kampung Sungai Terajun. Ahli dan penyokong parti bersatu di Parlimen Kimanis dinasihat keluar mengundi bagi memastikan kemenangan calon Parti Warisan Datuk Karim Bujang Sabtu ini. Sebagai rakan Pakatan Harapan, ahli dan penyokong bersatu perlu menunjukkan komitmen dan sokongan padu kepada rakan Pakatan Harapan. Demikian menurut Ketua Badan Pimpinan Bersatu Sabah Datuk Seri Haji J. Noor ketika ditemui pemberita selepas program lawatan rumah ke rumah di Kampung Kiulu Baru Kimanis. Ini adalah satu kerjasama yang perlu ditunjukkan, bukan saja kerjasama tetapi kita terjemahkan dengan sokongan undi di peti undi. Dan jentera kita bersatu di kawasan ini bekerja kuat, terutama sekali Seri Kandi Armada dan kaum bapanya. Datuk Haji J yang juga wakil rakyat Sulaman berkata, rakyat Kimanis perlu menyokong calon parti kerajaan demi pembangunan berterusan. Katanya calon parti pembangkang tidak dapat membawa pembangunan yang diperlukan penduduk di kawasan Kimanis. Dalam pada itu di Majlis Ramah Mesra dan Dialog bersama Pekebun Kecil Getah di Membakut, Presiden Parti Keadilan Rakyat PKR, Datuk Seri Anwar Ibrahim meminta pengundi di parlimen itu memberi mandat kepada calon Parti Warisan Datuk Karim Bujang. Ia penting untuk mereka terus dibela dan mendapat berbagai bantuan yang diperuntukkan kepada rakyat. Hampir 200 orang pekebun kecil getah hadir dan beramah mesra dengan Presiden PKR itu. Datuk Seri Anwar juga mengingatkan perubahan yang dibawa kerajaan negeri pimpinan Datuk Seri Shafiee Apdal harus disokong untuk Sabah terus maju di bawah Pakatan Harapan. Strategi lebih rapi diperlukan bagi mencapai agenda pembangunan pendidikan di Sabah demi kecemerlangan masa depan generasi muda. Ia sejajar matlamat pewujudan Kementerian Pelajaran dan Inovasi Sabah yang bekerjasama rapat dengan Kementerian Pendidikan Malaysia menyelaras projek pembangunan pendidikan yang efisien dan sistematik. Untuk itu, Menteri Pelajaran dan Inovasi Sabah, Datuk Dr. Yusof Yaakob, mahu Jabatan Pendidikan Negeri lebih proaktif membangunkan bidang pendidikan khususnya dari segi pentadbiran, infrastruktur dan disiplin pelajar. Saya rasa kita boleh berjaya dan sebab itu saya jadi menteri, saya akan sama-sama memperjuangkan yang ini. Tadi isu-isu cabaran kita soal infra, peruntukan kewangan, bangunan baru, pejabat pendidikan daerah, banyak isu yang kita perlu selesaikan. Datuk Dr. Yusof ditemui media dalam program bicara profesional awal tahun 2020 Jabatan Pendidikan Negeri Sabah di Kota Kinabalu. Lebih 200 peserta terdiri ketua-ketua sektor, pegawai pendidikan daerah, pengetua dan guru besar menghadiri program ini. Mengenai program sarapan percuma untuk sekolah terpilih, Datuk Dr. Yusof berkata kerajaan negeri menyerahkan kepada kerajaan pusat untuk memilih sekolah yang sesuai bagi pelaksanaan program berkenaan. Perpaduan dan keharmonian pelbagai suku kaum di Sabah perlu dipertahankan. Menteri Undang-Undang dan Hal Ehwal Anak Negeri Sabah, Datuk Haji Aidi Mokhtar berkata, pelbagai suku kaum di negeri ini adalah kekuatan Malaysia. Justru rakyat harus faham dan meningkatkan kefahaman tentang adat dan budaya suku kaum masing-masing. Dan Papar boleh jadi contoh pada masyarakat-masyarakat di luar.
Dan kami memang sentiasa bekerjasama berganding bahu untuk membangunkan Papar ini. Dan saya perlu masyarakat Cina sebagai mempelopori perniagaan ini supaya membimbing juga masyarakat Bumiputera dalam perniagaan. Beliau yang juga adun Pantai Manis menjelaskannya pada program Turun Padang sempena persediaan menyambut kedatangan Tahun Baharu Cina 2020 di sekitar Pekan Daerah Papar. Program oleh pejabat DUN dengan kerjasama Ketua Masyarakat Cina DUN Pantai Manis yang turut serta dalam program ini. Program bermula dari Riverfront Papar menyantuni masyarakat Cina sekitar Pekan Papar sehingga ke Pasar Am Papar. Turut diagih ialah kalender tahun 2020 dan limau kepada masyarakat Cina. Rakyat Sabah terus diajak untuk memelihara keharmonian kaum dan agama sebagai landasan pengukuhan perpaduan. Justru kesederhanaan dan toleransi kaum dalam kalangan masyarakat majmuk harus dipertahan dan diamalkan dalam menongkar arus pembangunan dan cabaran semasa. Perkara itu ditekankan Presiden Gabungan Persatuan Cina Sabah SUCC Tan Sri Dr. T.C. Goh dalam ucapan sempena Majlis Malam Kesyukuran Karnival Tahun Baharu Cina 2020 di lintasan Diasoka, Kota Kinabalu. Majlis anjuran SUCC yang dihadiri isteri Yang di-Pertua Negeri Sabah, Tuan Puan Dr. Hajah Nurlidah Tan Sri R.M. Jasni selaku tetamu kehormat turut menyempurnakan upacara lausang sebagai simbolik perasmian majlis. Dalam majlis ini, lebih 100 kanak-kanak kurang bernasib baik turut diraikan. SUCC turut menyampaikan sumbangan cek bernilai RM1,000 masing-masing kepada Persatuan Bagi Orang-Orang Pekak Sabah, Persatuan Thalassemia Sabah dan Rumah Kanak-Kanak Kota Kinabalu. 35 kes kematian akibat kebakaran dilaporkan sepanjang tahun lepas oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat Sabah. Menurut pengarahnya Kamarul Zaman Malik Abdullah yang menunjukkan peningkatan dan kebanyakan kes kematian membabitkan kemalangan di waktu malam. Justru JBPM Sabah akan memperhebat kempen keselamatan mendidik masyarakat bagaimana menyelamatkan diri jika berlaku kebakaran di kediaman mereka. Antara program kempen keselamatan ialah 1 rumah 1 alat pemadam api, 1 rapi serta kempen pada musim perayaan. Ini target yang kita ingin capai adalah untuk mengurangkan kadar kematian akibat kebakaran. Justru itu kita akan tumbuhkan kempen kita pada kali ini adalah keselamatan di rumah dan kita akan tengok kawasan-kawasan yang banyak berlaku kematian. Kempen akan melibatkan kadet bomba, skuad bomba komuniti dan pasukan bomba sukarela. Beliau ditemui media selepas majlis apresiasi bersama media JBPM Zon 6 Sandakan. Hadir sama Ketua JBPM Zon 6 Sandakan, Entry Andrew dan pengurusi Persatuan Media Sandakan Sabah, Pemasa, James Leong. Kru berita ehwal semasa Sandakan FM serta pengamal media di Sandakan menerima sijil penghargaan atas komitmen dan kerjasama tinggi kepada JBPM Zon 6 Sandakan. Tiada kompromi terhadap aktiviti cetak rompak dan perjudian. Di Sandakan, 19,063 keping cakra padat cetak rompak dilupus oleh Jabatan Siasatan Jenayah IP di Sandakan. Semua cakra padat ini dirampas antara tahun 2003 hingga 2018 melibatkan 31 kes yang telah diselesaikan di bawah Seksyen 18-4-A Akta Penepisan Filem 2002 dan Seksyen 292 Kanun Keseksaan. Suspek pun semua telah dijatuhkan hukuman. Pihak kami komitedlah untuk memastikan kes-kes judi ini diambil tindakan dengan lebih serius. Dan tindakan-tindakan pelupusan barang kes perlu kami laksanakan mengikut prosedur bagi memastikan tiada lambakan barang kes yang terkumpul di stor kami. Ketua Polis Daerah Sandakan ACP Muhammad Azhar Hamin pada sidang media selepas operasi pelupusan barangan kes di Sandakan berkata antara barangan lain yang dilupus ialah 637 set komputer yang digunakan dalam aktiviti perjudian yang dirampas. Nilai barangan yang dilupus dianggarkan RM158,000.
Pantai Kenangan Bungawan, satu lagi produk pelancongan negeri di bawah Bayu yang semakin menjadi tumpuan pengunjung dalam dan luar negara. Menerima kira-kira 200 pelancong sehari, produk tarikan pelancong ini menjadi antara penyumbang pertumbuhan ekonomi negeri dan negara melalui sektor pelancongan terutama dalam menjayakan Tahun Melawat Malaysia 2020 TM 2020. Untuk mengetahui keunikan pantai ini, kita bersama wartawan Saleh Jikri dan jurukamera Roslia Gondila. Terletak hanya 4 km dari Pekan Bungawan Sabah, Pantai Kenangan merupakan 10 pantai tercantik di dunia, menjadi tumpuan penduduk tempatan dan pelancong luar untuk beriadah dan berkelah khususnya pada musim cuti dan hujung minggu. Pantai dengan jajaran sejauh 20 meter dari muara Sungai Bungawan menjadi antara pilihan masyarakat setempat, agensi awam dan swasta serta pelbagai pihak untuk mengadakan aktiviti seperti sukanika, hari keluarga dan perkemahan. Sesuai untuk keluarga beriadah, juga pantai dia bersih, luas untuk family lah, bawa budak-budak main sini. Lagipun pantai ini berdekatan dengan tempat penginapan. Banyak yang menarik lah, yang mana banyak kampung-kampung yang cantik. Ya, saya rasa kalau tempat ini dibaik pulih, diberi perhatian pada kerajaan yang ada sekarang kan, saya rasa tempat ini jadi satu tempat tarikan yang bagus lah. Keindahan pantai yang luas terbentang dengan pasir memutih dan bersih dan tiupan angin Laut Cina Selatan menjadikan pantai ini lokasi percutian yang sungguh memukau. Baik pepatah Melayu ada mengatakan kalau takut dipukul ombak jangan berumah di tepi pantai. Namun bagi Pantai Kenangan Bungawan ini merupakan salah satu produk pelancongan yang menjadi tumpuan masyarakat di negeri Sabah dan juga masyarakat di luar Sabah, termasuklah pelancong asing yang berkunjung ke pantai ini sama ada untuk melihat matahari terbenam, di samping juga mengadakan pelbagai aktiviti riadah bersama keluarga. Istimewanya Pantai Kenangan ini juga dilengkapi pelbagai kemudahan asas. Ia termasuk 10 buah gerai makanan dan minuman halal yang disediakan majlis daerah untuk kemudahan pengunjung yang pastinya turut memberi manfaat kepada penduduk sekitar untuk menambah pendapatan keluarga. Pendapatan kadang-kadang satu hari mungkin 200 lah boleh dapat satu hari. Kadang-kadang berapa jam, dari jam 9 sampai jam 7 malam gitu. Kalau sebulan ada 1,000 juga lah kalau sebulan itu. Kalau dapat kumpul-kumpul semua. Keindahan panorama Pantai Kenangan Bungawan ini juga telah berjaya menarik kehadiran pelancong luar negara terutama dari China, Korea, Jepun dan Eropah yang sekaligus memberi impak positif kepada industri inap desa di kawasan Bungawan ini. Berasaskan penjenaman homestay di Serbang dengan produk-produk yang ada, river cruise, kita menyusuri sungai. Lepas itu kita akan melihat malam tu kilip-kilip. Dan petang tu kita akan sunset lah. Dalam tempoh Januari hingga September 2019, Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya Malaysia merekodkan 68,269 pengunjung ke Pantai Kenangan. Jumlah ini termasuk 62,342 pelancong asing yang menginap di inap desa Seri Serbang Bungawan yang dikawal selia Persatuan Homestay Sabah dengan pendapatan lebih RM2 juta. Salih Jikri untuk RTM. Baik, sekian berita pagi Sabah. Teruskan menonton RTM, jenama media paling dipercayai di Malaysia. Saya Anisia Daulat, salam sejahtera dan sayangi Malaysiaku.